Assalamualaikum dan salam with care. Alright, kembali lagi ke rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Okey, rancangan yang dibawakan khas, terbitan khas daripada My Future Job Broadcast Center yang dibawakan dengan khas oleh cawangan Return to Work bahagian perkhidmatan pekerjaan Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Alright, so saya Hilman Sayuti hari ini, iaitu pengacara anda untuk episod yang ke-9 Return with Care. Alright, so apa khabar semua penonton di rumah? So saya doakan semua penonton di rumah supaya semua sihat dan sejahtera semua. Alright, so bagi penonton yang baru menonton Return with Care ini adalah kita akan merupakan rancangan yang akan membawakan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawakan oleh program Return to Work Perkeso. Program Return to Work ini adalah merupakan satu program di mana membantu pencalonan Perkeso yang mengalami hilang upaya dan penyakit untuk kembali semula bekerja. Dengan perkhidmatan ini, program Return to Work juga telah melebarkan lagi perkhidmatan dalam pelbagai aspek. So hari ini, alright, untuk menariknya kami akan membawakan istimewa kepada anda, pengurus kes kanan cawangan Sistem Insurans Pekerjaan Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Return to Work, Puan Nurul Nadia binti Mat Arif. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, saya first time jumpa Puan ya. Alright Puan, Alhamdulillah. Jadi Puan Nadia, saya panggil Puan Nadia boleh ya? Boleh. Alright, untuk episod kali ini ke-9 ni, alright, saya mempunyai beberapa soalan yang menarik. So mungkin penonton di luar sana mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan tajuk yang kita akan bincangkan, kita akan kupaskan, yang mana bersesuaian dengan tajuk kita ini, Restart Kehidupan Anda. So tajuk ini amat menarik, di mana kalau kita dengar restart ni macam biasa phone dan sebagainya lah. So tajuk kita ni dia akan melibatkan dengan program yang dibawakan oleh program itu. Alright Puan, boleh Puan ceritakan kepada penonton yang di rumah sana, kepada penonton di luar sana, apakah program Re-employment Support, Treatment and Rehabilitation Teamwork Restart? Boleh? Boleh. Alright, terima kasih Hilman. Seperti yang Hilman telah maklumkan tadi, program Restart ataupun kita panggil Re-employment Support, Treatment and Rehabilitation Teamwork adalah satu program di mana kita menjalankan kerjasama bersama dengan bahagian Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental dan juga Pusat Kesihatan Mental Masyarakat ataupun singkatannya Mentari di semua hospital dan juga Mentari di seluruh Malaysia. So kerjasama itu kita jalankan bersama Mentari dan juga Perkeso dalam konteks untuk membantu pesakit-pesakit mental untuk kembali semula bekerja. So dalam konteks untuk bantuan itu ada pelbagai aktiviti yang kita berikan, antaranya aktiviti sokongan pekerjaan dan transisi pekerjaan yang boleh membantu pesakit mental itu tadi untuk dipulihkan serta kembali semula bekerja. So kalau ikut dia punya objektif tu, pengenalan tu agak jelas lah, di mana restart ni, di mana kita akan membantu pesakit psikiatri yang sakit mental itu untuk kembali bekerja. So tadi kalau saya perasan tadi, tuan-tuan di rumah mungkin perasan tadi Puan ada sentuh fungsi program restart tersebut. Alright, boleh Puan ceritakan sedikit program-program yang telah dilaksanakan di bawah restart? Alright. Restart ini kalau ikutkan sejarah penubuhannya, kita buat secara pilot dahulu di 6 buah hospital. Pada tu masa tahun 2016 dan seterusnya pada tahun 2019 di mana kita telah laksanakan program Restart secara menyeluruh di hospital dan juga mentari di seluruh Malaysia. Dan antara kerjasama yang kita jalankan bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia adalah di mana kita adakan klinik Restart. Klinik Restart? Ya, betul. So klinik Restart ni adalah satu perkhidmatan yang mana kita akan adakan sesi perbincangan bulanan bersama pengurus kes Perkeso yang menguruskan kes di bawah program Return to Work Perkeso dan juga pasukan pakar-pakar psikiatri, pegawai-pegawai pemulihan cara kerja dan juga pesakit itu sendiri, di mana kita akan berbincang apakah keadaan pesakit, apakah limitasi, kekuatan dan kelemahan dia, dan seterusnya kita akan merancang bersama-sama bagaimana pesakit mental ini boleh dipulihkan menerusi intervensi-intervensi sama ada di peringkat KKM, dari sudut rawatan, dari sudut pemulihan dan sebagainya, dan juga dari sudut Perkeso, dari sudut latihan vokasional ataupun pencarian
pekerjaan yang kita boleh bantu pesakit mental ni semula untuk kembali semula bekerja. Wow. Dan pada masa yang sama, kita yang paling penting juga adalah penglibatan majikan. Majikan. Betul. Kerana kalau kita lihat pesakit mental ini mungkin ramai yang mungkin takut, masih lagi ada stigma kepada pesakit mental ini tadi untuk kembali semula bekerja. Jadi sokongan majikan adalah sangat penting dalam membantu mereka ini untuk terus kekal bekerja. Okey, faham. Sebab apa yang Puan Nadia terangkan tadi amat jelaslah. Sebab saya difahamkan restart ni ditubuhkan setelah kerjasama dengan Perkeso dengan KKM. So tubuhnya restart. Betul. So saya pun sebelum saya pernah membacalah restart ni di mana kita akan membantu orang pesakit mental untuk kembali bekerja. Sebab kalau kita tengok majikan lah kita tengok, sebab stigma mereka sangat kuat. Betul. Kata orang yang sakit mental ni tak boleh bekerja. So tubuhnya program ini mungkin kita dapat kurangkan lagi stigma tersebut. Betul Puan? Betul. Alright. So kita pergi ke soalan yang seterusnya. Alright. Apakah kelebihan, kita tahu kelebihan dan kebaikan yang boleh dapat daripada program restart ni Puan? Okey. So memang banyak kelebihan sebenarnya yang kita boleh dapati daripada kerjasama antara restart ini. Dan antaranya adalah of course dia adalah satu bentuk sokongan yang kita berikan kepada pesakit itu sendirilah. Ya. Sokongan di peringkat pihak doktor yang merawat dan juga pihak Perkeso dalam sudut bantuan untuk pemulihan dan juga pekerjaan semula. Dan pada masa yang sama, kita di Perkeso, kita ada pegawai yang menguruskan kes, kita panggil pengurus kes, dan juga pegawai perkhidmatan pekerjaan. So dua pegawai ini adalah sangat penting dalam proses untuk pemulihan dan kembali semula bekerja. Kenapa penting? Kerana mereka adalah key person yang akan membantu dalam merancang, mengkoordinasi dan memastikan kalau sekiranya ada apa-apa berlaku kepada pesakit ini. Contohnya kalau katalah dalam tempoh dia telah dapat bekerja, kembali bekerja, di tempat kerja tu ada kesulitan ataupun ada situasi yang mana dia tak boleh meneruskan pekerjaan dia akibat masalah kesihatan yang dialami. Betul. So kita akan pantau di tempat kerja dan kita akan berbincang semula bersama dengan doktor merawat. Dan pada masa yang sama, yang penting juga untuk pesakit mental ni juga, macam saya cakap tadi, kita beri sokongan kepada majikan. Dan mungkin majikan sebenarnya ramai sahaja majikan yang di luar yang boleh menerima pesakit mental untuk kembali semula bekerja. Tetapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana untuk menangani pesakit ini ataupun menguruskan pesakit ini di tempat kerja. Betul. So itu yang kita kata beri sokongan kepada majikan, pendedahan, sesi pengetahuan bersama-sama dengan majikan untuk pesakit mental ini. Kalau sekiranya berlaku kondisi relapse dan sebagainya, apa yang kita boleh bantu selanjutnya. Alright. Which memang jelas sangat apa yang Puan Nadia terangkan tadi. So kepada kita mungkin kepada mereka yang berada di luar sana, kita sebagai orang public lah, kita tak boleh nak, orang kata macam no one left behind. Betul. Dengan tubuhnya program ini, tiada siapa yang ketinggalan lah. Orang kata semua orang patut diberi peluang. So kepada mereka yang pesakit sekretari pun kita perlu memberi peluang lah kepada mereka untuk bekerja semula. Alright. So terima kasih Puan Nadia. Alright, kepada yang berkaitan dengan restart tadi. So amat jelas lah. Alright. So baiklah, kita akan berehat seketika sebelum kita ke segmen yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Alright, terima kasih kerana setia lagi bersama kami dalam rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Okay. Untuk segmen pertama tadi kita telah sentuh pelbagai fungsi apa yang itu berkaitan dengan restart. Untuk yang segmen kedua ni, okay, kita akan lebih mendalam lagi berkaitan dengan program restart ini daripada program Return to Work Pekeso. Okay, masih lagi bersama saya Puan Nadia, okay, daripada pengurus kes kanan Pejabat Pekeso Negeri Kuala Lumpur, Return to Work. Alright, Puan Nadia, untuk segmen kedua ni saya ada beberapa lagi soalan. Mungkin Puan boleh kupaskan lagi mendalam. Okay. Untuk pesakit sekretari, apakah kriteria yang perlu kita Pekeso untuk dikira lah untuk masuk menyertai program Return to Work ni, program restart ni, dan macam mana mereka nak rujuk dengan pihak Pekeso? Okey, alright. So, saya rasa itu soalan yang sangat penting sebab hari ini kita nak promosikan sekiranya kepada mereka yang di luar sana yang memerlukan sokongan Pekeso dan sebagainya untuk merujuk kes bagi bantuan di bawah Pekeso dan juga projek restart ini. Alright. So, kalau ikutkan kriteria ni, of course dia mestilah merupakan sama ada pencarum Pekeso ataupun bukan pencarum Pekeso pun boleh masuk ke dalam program ini. Ya, asalkan mereka mengidap sebarang penyakit masalah kesihatan lah. Alright. Pada masa yang sama, of course, kita nilai juga kalau sekiranya pesakit itu adalah di bawah Pekeso, kita akan uruskan selanjutnya di bawah program Return to Work. Dan sekiranya pecarum itu tidak menepati kelayakan untuk membuat tuntutan di bawah Pekeso, dan kita akan bantu untuk pencarian pekerjaan. Okay. Dan pada masa yang sama, kriteria yang lain juga adalah, of course, yang paling penting adalah motivasi dia untuk kembali semula bekerja. Betul, panggil key lah. Betul. Sebab tanpa motivasi agak sukar untuk kita mengembalikan seseorang itu kembali bekerja dan sebagainya. So, motivasi itu adalah sangat penting. Dan seterusnya adalah mereka ini dalam keadaan stabil. Maksudnya tidak berada dalam keadaan acute lah. Alright. Sebab maksudnya bagi apa yang Puan terangkan tadi, untuk melayakkan dia dapatkan program ini tak semestinya pencarum Pekeso. Betul. Maksudnya luar daripada orang yang biasa-biasa pun tak ada caruman pun boleh lah, Puan? Betul, boleh. Sebab kita consider ataupun kita ambil kira dari sudut dua kategori lah. Satu pencarum Pekeso dan satu lagi bukan pencarum Pekeso. Kalau sekiranya bukan pencarum Pekeso dan kita akan uruskan di bawah pencarian pekerjaan kategori public, kita panggil. Public. Betul. So, kalau bagaimanakah proses rujukan? Okay, kalau sekiranya tuan-puan nak semak sama ada layak ataupun tidak untuk membuat ataupun mengikuti program restart ini, so just pergi ke mana-mana pejabat Pekeso yang berdekatan untuk kita semaklah kelayakan caruman dan sebagainya. Ataupun tuan-puan juga boleh terus ke hospital-hospital kerajaan ataupun pusat kesihatan mental masyarakat di seluruh negara kerana mereka ada juga perkhidmatan restart yang ditawarkan. Seluruh negara ada? Betul. Oh, sangat meluaslah dia punya program ni. Maksudnya, untuk program Rintu punya restart ni, tak kira pencarum ke tidak pencarum pun semua bolehlah untuk dapatkan perkhidmatan ini. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat membantu daripada pihak Pekeso sekarang. Betul tak, Puan? Betul. Saya setuju sangat. So, untuk dapatkan dia punya perkhidmatan ini pun mudah saja. Kita perlu dapatkan perkhidmatan di mana-mana Pekeso yang berhampiran dengan tempat anda lah. Betul? Alright. So, Puan, untuk soalan seterusnya, boleh saya bertanya lagi? Boleh. Okey, Puan. Boleh kongsikan antara kes yang berjaya kembali bekerja di kalangan pesakit ini? Kalau ikutkan memang ada banyak kes lah yang mana kita telah bantu untuk kembali semula bekerja. Okay. Kalau kita lihat saja pada tahun lepas, kita telah berjaya kembalikan dalam lebih daripada 30% of rujukan yang mana kita telah kembalikan semula bekerja lah. Dan antara elemen ataupun kisah-kisah menariknya bila kita kembalikan mereka ini kembali semula bekerja adalah di mana kita adakan engagement bersama-sama dengan pihak majikan itu sendiri. Faham. Bila kita ada engagement, contohnya macam majikan-majikan seperti McDonald's dan sebagainya, mereka memberi peluang kepada lebih ramai lagi pesakit mental untuk cuba untuk ditemuduga dan kembali semula bekerja. Itu antara kes-kes yang berjaya lah, yang mana kita berjaya kembalikan semula bekerja melalui engagement ataupun libat urus kerjasama yang kita jalankan bersama dengan pihak majikan. Oh, okey. Maksudnya dalam kita adakan libat urus tu, kita akan adakan maksudnya sesi awareness lah. Betul. Maksudnya dia kelebihan dia apabila menggajikan
pesakit psikiatri dan sebagainya lah kan. Betul. Alright, faham. So amat-amat membantu kes tu sekarang ya. Okey. Alright, Puan, yang tadi dah jelas testimoni orang kata kes-kes yang berjaya. So next soalannya, antara usaha yang dilakukan oleh Disability Management Specialist, DMS ataupun Employment Services Officer ESO dalam membantu kes dalam program Restart. Okey, alright. So kalau ikutkan Restart ini bukanlah kiranya orang kata kita bergerak secara solo ya. Yes. Kita ada pelbagai pelibatan stakeholders yang lain dalam membantu pesakit ini untuk kembali semula bekerja. Kalau dari sudut hospital dan sebagainya, kita ada pakar perunding, psikiatri, kita ada pegawai pemulihan cara kerja, kita ada pekerja sosial dan sebagainya yang membantu. So dari sudut perkeso, kita ada dua pegawai juga yang sangat memainkan peranan, iaitu Disability Management Specialist ataupun Case Manager dan juga Employment Services Officer ESO. So mereka ini pengurus kes, kita akan uruskan kes di mana kita akan pertama sekali kita akan buat sesi penilaian awal bersama dengan pesakit-pesakit mental ini untuk kita tahu keadaannya bagaimana dan kita rancangkan bersama-sama perancangan pemulihan mereka, apakah pemulihan yang perlu diikuti, bagaimanakah jadual ubatan ataupun rawatan yang perlu diikuti oleh pesakit supaya dia stabil dan seterusnya kita akan nilai juga kalau katalah pesakit ini masih lagi mempunyai pekerjaan. So kita akan turun bersama-sama pihak hospital untuk kita adakan lawatan di tempat kerja dan juga perbincangan bersama majikan dari sudut penyesuaian kerja pesakit mental tersebut. So mungkin kadang-kadang pesakit mental ini selepas sakit ataupun selepas mengidap masalah mental, dia memerlukan beberapa sokongan ataupun penyesuaian kerja di tempat kerja. So itu yang kita akan bincangkan bersama dengan majikan. Dan selain itu, selepas kalau katalah ada juga pesakit mental ini yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, Employment Services Officer ataupun ESO, dia akan bantu untuk mencari pekerjaan di majikan yang lain. Di majikan yang Betul. Sebab kalau ikutkan hierarki return to kita ada 7 hierarki. Betul. Kalau kata kita bolehkan kembali bekerja kepada same employer dan kita akan balik bekerja kepada different employer. Betul. Dan kalau katalah different employer contohnya, masih lagi kita tak boleh untuk mencari pekerjaan yang sesuai, kita juga ada hierarki untuk self-employed. So pesakit mental yang mana ada potensi untuk bekerja sendiri juga akan diberi dari sudut latihan vocational, kemahiran, latihan keusahawanan dan sebagainya dalam membantu untuk explore apakah matlamat pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Faham. So maksudnya orang kata the key untuk cari kerja ni orang kata motivasi lah. Betul tak? Apabila kalau dirujuk kepada program Restart ni, kalaulah motivasi tertinggi, orang kata susah juga nak dapat kan. Walaupun keso ni dah membantu sangat-sangat lah, kita dah boleh berurus dengan pihak majikan, dengan pihak mentari hospital, tetapi dengan daripada pihak pesakit psikiatri pun kita perlu titik berat berkaitan dengan dia punya motivasi. Betul kan? Alright Puan. Ini mungkin kita ada soalan lagi, sedikit lagi Puan. Okay. Apakah cadangan atau penambahbaikan yang kita akan mungkin dilakukan bagi program Restart ni? Okey, kalau ikutkan memang kita dah adakan pelbagai intervensi untuk Restart, tapi of course untuk jangka masa yang panjang saya rasa kita perlu lipat gandakan lagi kerjasama. Betul. Ya, bukan sahaja kepada pihak hospital perkeso, malah pelbagai lagi majikan ataupun syarikat-syarikat, sama ada industri besar dan industri kecil yang mana kita boleh perluaskan lagi sumber pencarian pekerjaan kita. Dan juga engagement bersama dengan mungkin kita adakan contohnya macam employee support group dan juga karnival-karnival pekerjaan yang bersasar khusus kepada pesakit-pesakit mental ini juga boleh membantu mereka ini untuk kembali semula bekerja. Faham. So, orang kata banyaklah yang kita mungkin perlu polish lah. Dan next mungkin kita nak sesuatu yang terbaik, kita cuba yang terbaik lah nanti. Sebenarnya kita memang dah ada dari sudut karnival pekerjaan, padanan pekerjaan yang sesuai. Memang kita pun dah buat sekarang ni. Cuba mungkin lepas ini kita akan cuba lipat gandakan lagi untuk lebih ramai lagi pesakit mental yang diberi hak mereka semula untuk bekerja. Alright. Okey, baik. Terima kasih Puan di atas penjelasan yang kita kupaskan untuk episod kali ini berkaitan dengan tajuk Restart Your
life ataupun restart di kita punya kehidupan. Okey Puan, kalau ikut untuk apa yang Puan kupas tadi, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Alright, sebelum kita persilakan Puan untuk menyampaikan pesanan, boleh Puan beri pesanan kepada kita punya penonton untuk episod ini. Okay, alright. So, terima kasih Ilman sekali lagi ya. Right. So, saya harapkan kepada penonton yang di luar sana, sekiranya tuan-puan juga merupakan pesakit-pesakit mental, so jangan berputus asa. InsyaAllah masih lagi ada peluang untuk kekal produktif, kembali semula bekerja, dan Perkeso sebagai sebuah agensi yang mana kita membantu kita punya pencarum Perkeso untuk dari sudut keselamatan sosial, termasuk jugalah dari sudut pekerjaan. So kita mewawarkan kepada mereka kalau sekiranya mereka memerlukan sebarang bantuan dari sudut pemulihan dan juga pekerjaan semula, just datang kepada Perkeso dan kita akan semak kelayakan dan kita akan uruskan selanjutnya sama ada di bawah program Return to Work ataupun program Restart. Yes. Okey, kepada mereka yang ingin buat masuk ke program Return to Work untuk di bawah program Restart ini, kepada mereka yang ada kenalan ataupun ahli keluarga lah yang mempunyai masalah sekretari, boleh datang ke pejabat yang Perkeso yang berhampiran untuk kita buat seliaan ataupun minalayan di mana kita akan boleh letak mereka di bawah public ataupun program Return to Work. Betul Puan? Betul. Alright, terima kasih. Okey tuan-puan, kita akan berehat seketika. Berjumpa lagi ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kembali sebentar lagi. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs. Rancang kerjaya barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Okey, untuk segmen sebentar tadi kita telah menyentuh mengenai dengan pengenalan dan fungsi program Restart menerusi program Return to Work Perkeso. Okey, baik. Bagi segmen seterusnya, kita akan kupas lebih mendalam dalam bagaimana program Restart ini berperanan daripada aspek perkhidmatan pekerjaan. Bersama dengan saya adalah Puan Gayatri Vadiva, Ketua Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan, Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Ibu Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso, dan Encik Andreas Charles Aku Biarek, Ketua Strategi Inisiatif dan My Future Job, Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan, Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Okey, baik. Apa khabar Puan Gayatri dan Encik Andreas? Khabar baik. Sihat ya? Ya, thank you. Alright. Okey, baik. Baiklah, untuk segmen ini saya mempunyai beberapa soalan, sesuai dengan kita punya topik hari ini, iaitu restart kehidupan anda. Okey, boleh kita teruskan kepada soalannya. Program Restart seperti yang telah kita bincangkan di segmen sebelum ini, adalah membantu pesakit sekretari dalam kembali semula bekerja, dan kita ada menyentuh peranan Employment Services Officer ESO Perkeso dalam program Restart ini. Okey, mungkin dia berkait rapat lah ya. Okey, sebelum kita mendalami lagi peranan Employment Services Officer ESO Perkeso dalam program Restart ini, boleh Puan Gayatri ceritakan kepada penonton kita, mungkin nak tahu, apakah fungsi Employment Services Officer ESO dalam membantu orang berinsurans Perkeso ini untuk kembali bekerja, Puan? Baik, so sebagai permulaan mungkin saya boleh kongsikan sedikit bagaimana Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan ataupun Employment Services Officer memulakan inisiatif untuk kita membantu pesakit-pesakit ataupun orang berinsurans yang mempunyai masalah psikiatrik. So apabila kami memulakan pengurusan kes untuk membantu orang berinsurans kami untuk kembali bekerja semula, kami melihat terdapat sedikit cabaran untuk kita membantu golongan daripada kategori mental untuk kembali bekerja, di mana persepsi daripada majikan, stigma daripada majikan, dan untuk kami menempatkan mereka semula bekerja. Dan kami pada masa itu kami berkolaborasi, kami memulakan perbincangan dengan Hospital Kuala Lumpur, pakar psikiatrik Dr. Salina, yang mana kita ceritakan cabaran kami, dan kami melihat
kami tidak boleh melaksanakan penempatan ni secara bersendirian. Yes, betul. Kami perlu bekerjasama dengan rakan-rakan strategic partners yang juga terdiri daripada golongan pekerja, majikan dan juga daripada bidang perubatan, daripada pakar psikiatrik yang terlibat dalam menguruskan journey ataupun perjalanan mereka daripada masa mereka mengalami kesakitan itu sehingga mereka bukan saja kembali bekerja tetapi juga I would say retain ataupun kekal dalam tempat pekerjaan. So itulah sebagai fungsi pegawai perkhidmatan pekerjaan di mana mereka dihendaki membantu sesiapa sahaja yang berpotensi, yang mempunyai cabaran untuk kembali bekerja, untuk kami mengenal pasti apakah limitasi mereka, apakah keupayaan mereka, bagaimana kami hendak memberi fokus kepada kelebihan daripada kekurangan dan bagaimana kami menggunakan kekuatan tersebut untuk membantu mereka untuk kembali bekerja. Dan of course ada kaedah-kaedah, kita menggunakan portal, kita menggunakan profiling, pelbagai sesi yang mana kita akan mengupas apakah sebenarnya kekuatan mereka untuk kita kenal pasti skill-skill, kompetensi untuk padankan mereka dengan peluang-peluang pekerjaan yang sedia ditawarkan oleh majikan untuk mereka mencuba peluang-peluang tersebut. So dengan itu kami membincangkan cabaran yang kami kenal pasti dan yang cabaran yang paling drastik adalah di mana dari segi potensi untuk majikan untuk mengambil mereka. So mungkin kita memerlukan bantuan medical di sana, input apakah jenis perubatan yang dia boleh ambil untuk dia manage, walaupun dia kembali bekerja tetapi untuk manage di tempat, untuk kekal di tempat kerja, apakah input yang mungkin kita perlukan bantuan pakar psikiatrik sendiri untuk terangkan kepada majikan untuk beri mereka keyakinan untuk mengambil kerja tersebut. So dengan partnership tersebut, dengan fungsi kami, dengan program, melalui program Restart ni kami nampak dapat memberi I would say kehidupan barulah, peluang untuk mereka untuk meneruskan pekerjaan dan meneruskan kehidupan mereka. Alright. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Yang Gayatri. Kalau Puan kupas tadi amat-amat kata meluaslah, dan saya faham lebih, orang kata ESO yang saya petik tadi adalah Employment Services Officer, dalam bahasa Melayu adalah pegawai perkhidmatan pekerjaan. So seperti kita tahulah, Employment Services Officer ni dia bukan sahaja membantu kepada mereka yang dibuang kerja contoh, tetapi malah juga dia membantu kepada mereka yang mengalami masalah psikiatri seperti yang kita bincangkan tajuk inilah. Okey, baik. Bagi mengembalikan orang seterusnya soalan, okey, bagi mengembalikan orang berinsuran kembali bekerja, okey, Perkeso mempunyai satu portal pencarian pekerjaan iaitu dikenali sebagai My Future Job, okey, di mana digunakan oleh Employment Services Officer ESO kita dalam membantu orang berinsuran dalam pencarian pekerjaan. Okey, Encik Andres sebagai ketua unit yang memimpin dalam pengendalian portal My Future Job ini, boleh terangkan kepada penonton kita, okey, lebih lanjut akan kefungsian portal My Future Job ini. Okay, terima kasih Tuan untuk soalan tersebut. Portal My Future Jobs adalah satu portal yang menggabungkan usaha bagi pencari pekerja dan juga majikan dalam pemadanan pekerjaan yang bersesuaian. Dan ianya adalah satu inisiatif untuk menjawab dan memberi satu satu bantuan kepada pasaran buruh Malaysia di mana pemadanan yang lebih efektif dapat dilakukan melalui portal tersebut. Okay? Dan salah satu fungsi yang saya rasa amat penting di dalam portal My Future Jobs adalah fungsi pemadanan yang menggunakan artificial intelligence ataupun AI dalam memastikan bahawa pencari pekerja dan juga majikan mendapat padanan yang paling bersesuaian dengan keperluan dan juga keinginan mereka. Di samping itu, portal My Future Jobs juga menawarkan satu perkhidmatan di mana bukan sahaja pencari pekerja boleh melakukan pencarian pekerjaan dengan sendirinya, tetapi mereka juga boleh mendapatkan perkhidmatan daripada pegawai perkhidmatan pekerjaan ataupun ESO melalui sokongan di dalam sistem, okey, secara proksi ataupun melalui mungkin bantuan pegawai perkhidmatan pekerjaan dalam permohonan pekerjaan serta mungkin peluang-peluang pekerjaan yang lain di dalam portal My Future Jobs. Okey. Baik. Terima kasih kepada Cik Andreas. Apa yang saya dapat kita simpulkan dari Cik Andreas ini, di mana platform My Future ini sangat-sangat membantu kepada mereka yang memerlukan pekerjaan lah.
seperti yang sakit sekretari, di mana untuk platform ini kita akan membantu proses pencarian pekerjaan yang dibantu oleh ESO tadi. Alright. Okay. Seterusnya, umum kita tahu bahawasanya bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat global, okay, portal pencarian pekerjaan ini memainkan peranan yang penting bagi semua pencari pekerja, job seeker kita kenali. Okay, dalam mencari pekerjaan dan menjadi satu penghubung kepada para majikan, okay, dalam usaha mereka pula dalam mencari pekerja yang berpotensi. Baik, Encik Andreas, apakah kelebihan yang ada pada portal My Future Job ini berbanding dengan portal lain mungkin yang dari penonton lah? Boleh kongsikan kepada pihak penonton ya? Portal My Future Jobs juga menekankan kepada padanan dari segi kemahiran dan kompetensi, juga kepada majikan, di mana bagi setiap jawatan yang diiklankan di dalam portal My Future Jobs, majikan boleh menyatakan apakah keperluan dari segi kemahiran dan kompetensi yang diperlukan, dan maklumat tersebut akan digunakan untuk memadankan pekerja-pekerja yang bersesuaian kepada majikan tersebut melalui keperluan yang telah dinyatakan kepada pencari oleh majikan tersebut. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Andreas berkaitan dengan My Future Job. Jadi sebelum ni pun saya pernah juga explore My Future Job, di mana portal ini sangat membantu, di mana saya faham majikan pun banyak, peluang pekerjaan pun banyak. Jadi kepada mereka penonton di luar sana untuk mendaftar, saya galakkanlah untuk mencari pekerjaan, gunakan My Future Job punya portal. Okey, baik. Seterusnya, bercerita semula mengenai dengan program Restart, semestinya Employment Services ESO, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan kita, mungkin mempunyai cara yang tersendiri dalam membantu sakit sekretari untuk kembali bekerja. Bolehkah Puan Gayatri kongsikan kepada kita punya penonton apakah cara usaha yang pegawai perkhidmatan kita lakukan untuk kembalikan semula sakit sekretari untuk kembali bekerja? Okey, baik. Terima kasih Hilman. So, untuk yang step pertama adalah untuk memahami kes tersebut, yang mana pegawai perkhidmatan pekerja perlu mengenal pasti apakah isu-isu masalah cabaran sebelum berjumpa dengan orang berisu tersebut. Sebab kalau kita pergi dengan tiada maklumat dan mungkin mempunyai assumption ataupun kita punya tafsiran sendiri dan bila bersemuka dengan orang berinsurans dan tafsiran tersebut adalah berbeza, mungkin kita tak akan dapat buy-in daripada klien kita. So yang paling penting adalah memahami apa isu dia dan meletakkan diri kita dalam kasut orang berinsurans tersebut. Empathy. Itulah step pertama. Dan keduanya, dengan kita dah buat homework sebelum berjumpa dengan klien, kita dah kenal pasti apakah isu-isu medical dia, apa perubatan yang dia sedang ambil, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin kita boleh menggunakannya untuk motivasikan orang berinsurans tersebut. Sebab itu yang penting, bila kita berjumpa dengan mereka, matlamat kita adalah untuk membantu mereka dan mereka juga menurut bersama dengan pegawai perkhidmatan pekerjaan untuk kita bersama-sama ke arah untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dan kita boleh membantu mereka kekal ke dalam alam pekerjaan. So itu yang penting. Dan seterusnya, of course, kita akan melaksanakan profiling, kita akan menggunakan tool-tool pemadanan yang kita sedia ada melalui portal My Future Jobs dan menggunakan beberapa kaedah yang lain seperti mini mental health examination ataupun kita ada tool-tool untuk memastikan tahap motivasi mereka untuk mengenal pasti sama ada mereka benar-benar bersedia untuk kembali bekerja atau tidak. Dan melalui itu kami akan merancangkan beberapa plan untuk kita membantu mereka bersedia untuk mereka meneruskan perjalanan ke arah mendapatkan peluang-peluang pekerjaan tersebut. So di sini kami juga akan melalui program Restart ni bersama dengan pakar psikiatrik dan pegawai pemulih cara kerja, occupational therapist, yang mana mereka juga menurut sama dengan kami untuk memotivasikan mereka, membincangkan apa plan yang telah dilaksanakan, bagaimanakah perjalanan plan tersebut, adakah terdapat relapse ataupun ada beberapa cabaran yang kami perlu bersama berbincang dengan pasien untuk kami bersama-sama untuk tengok sama ada kita perlu melaksanakan penambahbaikan dari segi plan tersebut atau kita boleh jalankan dengan plan. Dan it's a journey. Setiap pasien akan ada dia punya ups dan downs. Kami kena bersama mereka, monitor apakah perkembangan, kalau ada apa-apa kena bincang balik dengan terapis dan sebagainya. So monitoring, pemantauan the whole journey ataupun perjalanan tersebut adalah sangat penting dan kita tidak boleh melengahkan masa sebab
bila dia ada relapse, kita kena bertindak dengan pantas. Kalau dia ada apa-apa yang mungkin masalah peribadi yang kita perlu balik pada terapis, kita kena balik pada terapis. So it's a teamwork. Kita tidak melaksanakan penempatan pekerjaan tersebut dengan secara individu, tetapi dia adalah partnership, dan itulah kelebihan program Restart tersebut. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Gayatri. Untuk seperti saya fahamlah, apa saya sangat tertarik dengan Puan cakap tadi adalah lebih kepada empati di mana kita berada di situasi pesakit tersebut. Ini adalah satu kunci, the key di mana kita akan membantu kepada mereka pesakit mental. And then satu lagi saya tertarik juga Puan cakap tadi, kita sebagai berganding bahu dengan pihak psikiatri, hospital dan pihak keso juga untuk kembalikan mereka sekretari untuk kembali bekerja. Itu adalah kelebihan yang ada daripada PKSO, di mana kita punya rakan strategik untuk kembalikan mereka sakit sekretari untuk kembali bekerja. Okey, Encik Andres, dari segi pencarian pekerjaan buat kepada pesakit yang mengalami hilang upaya dari aspek mental, okey, bagaimana portal My Future Job dapat membantu mereka untuk pencarian pekerjaan yang sesuai? Okey, terima kasih Tuan untuk soalan tersebut lagi. Jadi kalau kita lihat sokongan yang disediakan oleh portal My Future Jobs, lebih mudah untuk saya gunakan 3 langkah lah. Yang pertama adalah dari segi melalui portal My Future Jobs, kita akan membantu pesakit mental tersebut untuk mencipta satu akaun atau profiling yang lengkap di dalam portal My Future Jobs. Dan di dalam profiling ini kita akan mendapatkan maklumat-maklumat seperti kemahiran, kompetensi, lokasi, pilihan kerjaya, pengalaman sebelum ini. Dan melalui maklumat tersebut, kita akan mampu menyediakan satu senarai padanan pekerjaan yang bersesuaian dengan keperluan pesakit ataupun pencari pekerjaan tersebut. Dan ini adalah antara mungkin salah satu solution ataupun salah satu bantuan untuk pesakit mental tersebut mendapatkan padanan yang paling sesuai dan paling tepat bagi pilihan kerjaya mereka. Dan yang kedua, dari segi mungkin untuk memahami dengan lebih lanjut keperluan kerjaya ataupun pilihan kerjaya mereka, di dalam portal My Future Jobs, pencari pekerja boleh mengambil ujian psikometrik yang telah tersedia di dalam portal My Future Jobs. Jadi ianya adalah satu mungkin soalan yang ringkas bagi pencari pekerja. Mereka cuma perlu masuk dan selesaikan soalan-soalan tersebut, dan melalui assessment ataupun penilaian tersebut, portal My Future Jobs boleh mencadangkan apakah pekerjaan-pekerjaan bersesuaian dengan personality pencari pekerja tersebut. Okay, dan akhir sekali, portal My Future Jobs juga adalah satu portal yang sangat terbuka kepada pencari pekerja, bukan saja kepada pencari pekerja normal, graduan, tetapi juga kepada golongan-golongan yang mungkin golongan-golongan yang ingin kita memberikan sokongan secara intensif seperti golongan OKU ya. Yes. Di dalam portal My Future Jobs, majikan juga boleh menyatakan dengan terperinci apakah jenis kelainan upayaan ataupun ketidakupayaan yang diperlukan bagi setiap jawatan, dan maklumat tersebut akan digunakan untuk pemadanan yang saya rasa lebih sesuai dan lebih terbuka kepada pencari pekerja yang mungkin daripada kategori-kategori muda terjejas tersebut. Tuan. Terima kasih kepada Encik Andres, sangat-sangat jelas apa yang kita berkongsi berkaitan dengan My Future. Saya ingin sentuh juga Encik Andres, di mana portal My Future Job ni sangat-sangat baru jugalah. Cuma dan saya pun ada nampak iklan banyak di tengah jalan semua. So, usaha daripada PKSO wujudkan portal My Future Job ini sangat-sangat memberi galakan kepada mereka yang jobless, okay, untuk kembali bekerja, tidak kira ke mereka yang mempunyai sakit mental, contoh psychiatry ataupun kehilangan upaya. Alright, dan kita tackle semua angle lah kepada mereka yang ingin mencari pekerjaan. Okey, baik. Kita terus ke soalan terakhir daripada segmen ini. Okey. Pada projek episod ini, pada ini Puan Gayatri dan Encik Andres boleh berkongsi harapan Puan Gayatri dan Encik Andres kepada penonton di luar sana bagi program Restart dan juga portal My Future Job. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Gayatri ya. Okay, thank you Hilman. So harapan saya adalah satu sahaja, sebab Kementerian Semua Manusia melalui PKSO telah menyediakan platform-platform, pelbagai platform untuk kami membantu semua golongan berinsurans di luar sana, pencari kerja, mereka yang mengalami cabaran seperti yang di dalam kategori yang kami sebutkan, pesakit mental,
yang ingin meneruskan kehidupan, nak mencari pekerjaan, kami di sini menawarkan perkhidmatan kami untuk kami membantu anda semua di luar sana untuk kami menggunakan platform yang disediakan melalui kerajaan, melalui Kementerian Sumber Manusia, melalui PKSO dengan rakan strategik kami. Bukan kami melaksanakan secara bersendirian, tapi dengan rakan partner strategik kami untuk membantu anda di luar sana untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak yang disediakan oleh majikan di luar sana. Dan kami harapkan pada satu hari anda yang sedang menonton program ini yang mengharapkan mendapatkan bantuan perkhidmatan pekerjaan, datanglah ke mana-mana pejabat PKSO kami untuk menerima bantuan perkhidmatan pekerjaan. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Gayatri daripada Encik Andres. Okey, terima kasih Tuan. Jadi daripada saya sendiri, saya rasa saya ingin menjemput para penonton, pencari pekerja di rumah atau di mana saja untuk sama-sama kita gunakan platform yang telah disediakan ini, kerana ini adalah satu inisiatif yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat kepada semua pencari pekerja tanpa mengira keadaan mereka, dan juga kepada pesakit-pesakit, especially di dalam kategori mungkin pesakit mental. Okey, janganlah segan silu. Okey, datanglah ke mana-mana pejabat PKSO, dapatkan perkhidmatan sokongan daripada PKSO, kerana kami sangat komited untuk membantu pencari pekerja yang ingin memperbaiki kehidupan mereka, dan ini adalah satu inisiatif yang saya rasa bukan saja boleh membantu kepada pencari pekerja tersebut, tetapi kepada komuniti secara keseluruhannya. Okay, terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Gayatri dan Encik Andres. Baik, tuan-puan tengok ya, di mana kami daripada Barisan PKSO amat mengalu-alukan kepada mereka yang ingin dapatkan pekerjaan. So, kepada mereka yang ingin dapatkan pekerjaan, boleh juga join kita punya Carnival Kerjaya daripada anjuran pejabat sistem insyuran pekerjaan juga. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Gayatri dan Encik Andres sekali lagi, okey, kerana sudi bersama dalam episod ke-9 Return with Care, Restart Kehidupan Anda. Terima kasih juga kepada penonton kerana bersama kami hingga ke akhir rancangan. Kan setia bersama kami dalam episod yang ke-10 dengan perkongsian lebih menarik, dan jadikan Return with Care tontonan dari diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita khususnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel RTW Sokso bagi mengikuti episod Return with Care yang seterusnya. Layari laman sesawat dan media sosial kami untuk dapat maklumat lebih lanjut. Saya Hilman Sayuti. Assalamualaikum. Salam with Care. We care, we manage. Tonton ni episod 10, kisah kita, testimoni peserta Return to Work pada 9 Disember 2022 pada jam 8 malam hari Jumaat di YouTube RTW Sokso.